Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid tahun 4? Baik, untuk pembelajaran kita kali ini, cikgu akan sediakan satu video. Murid-murid perlu melihat video ini dan ada tugasan pada akhir video ini. Okey, murid-murid juga boleh sediakan buku catatan dan kertas untuk mencatat isu penting dalam video ini. Baik, tajuk kita untuk kali ini adalah pernafasan haiwan. Okay, apa objektif pembelajaran kita? Objektif pembelajaran kita kali ini adalah untuk menganalisis 2 hingga 4 sistem pernafasan haiwan dengan betul. Seterusnya, kriteria kejayaan yang murid perlu capai pada pembelajaran kita kali ini adalah mengenal pasti organ pernafasan bagi beberapa haiwan dengan betul. Yang kedua, mengelas haiwan mengikut organ pernafasan dengan betul. Dan yang ketiga, membanding beza haiwan yang mempunyai satu dan lebih organ pernafasan dengan betul. Okey. Organ pernafasan haiwan. Terdapat 4 jenis organ pernafasan haiwan. Okay, haiwan ini berbeza dengan manusia. Manusia hanya ada satu organ pernafasan saja, tapi haiwan ada 4 jenis. Okay, yang pertama, peparu. Okay, ada haiwan yang bernafas seperti manusia iaitu menggunakan peparu. Okay, kebiasaannya haiwan yang tinggal di darat, kebanyakannya haiwan tinggal di darat bernafas dengan peparu. Tapi ada juga haiwan yang tinggal di air bernafas dengan peparu. Contohnya lembu. Okay, lembu ini adalah peparu. Contoh peparu lembu. Lembu bernafas dengan peparu. Ikan paus. Ikan paus adalah contoh jenis haiwan yang tinggal di air tetapi bernafas dengan menggunakan peparu. Okey, itu dua contoh. Yang kedua, jenis pernafasan yang kedua adalah insang. Insang adalah organ pernafasan yang membolehkan haiwan ini bernafas di dalam air. Okey, contohnya adalah ikan dan ketam. Okey, dua contoh ini adalah haiwan yang bernafas menggunakan insang. Sekiranya haiwan tersebut berada dalam air, kebanyakannya bernafas menggunakan insang. Okay, kecuali ikan paus tadi. Ikan paus bernafas menggunakan peparu. Baik, seterusnya spiracle. Okay, spiracle adalah organ pernafasan yang kebanyakannya terdapat pada serangga. Spiracle ini adalah lubang-lubang kecil pada bahagian badan serangga tersebut. Okey. Contoh serangganya adalah belalang, rama-rama. Ini dua contoh yang bernafas menggunakan spiracle. Okay, seterusnya yang terakhir adalah kulit lembap. Okay, terdapat juga haiwan yang bernafas menggunakan kulit yang lembap. Contohnya cacing dan pacat. Okay, ini adalah 4 jenis organ pernafasan haiwan yang murid-murid perlu tahu. Okey, kita buat sedikit aktiviti. Murid-murid salin dalam buku nota atau kertas masing-masing. Okay, cuba buat peta pokok ini, organ pernafasan, peparu, insang, spiracle, kulit lembap. Okay, ada 8 contoh. Okay, haiwan-haiwan, 8 jenis haiwan-haiwan di sini. Boleh tak murid-murid kelaskan haiwan-haiwan ini ke dalam organ pernafasan yang betul? Okay, murid boleh pause dulu video ini, boleh laksanakan dulu dan kita akan semak selepas murid-murid selesai. Okay, baik. Ini adalah jawapannya. Okay, peparu. Haiwan yang bernafas menggunakan peparu ialah kucing dan ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba adalah jenis ikan yang bernafas dengan paru-paru seperti ikan paus. Okey. Insang, ikan jerung dan berudu. Ikan jerung pula bernafas dengan insang. Manakala berudu iaitu anak kepada katak bernafas dengan insang juga. Okey. Ini adalah contoh yang kedua. Yang ketiga, spiracle, ulat beluncas dan mentadak. Okey, kedua-duanya adalah serangga. Kulit lembap, cacing tanah dan lintah. Okey, tahniah kepada murid yang berjaya mengelas dengan betul ke-8 jenis haiwan ini mengikut organ pernafasan mereka. Okey, kita pergi kepada seterusnya, haiwan yang mempunyai 2 organ pernafasan. Terdapat haiwan yang mempunyai 2 organ pernafasan iaitu peparu dan kulit lembap. Okey, haiwan ini ada 2 organ pernafasan. Sebagai contoh, katak. Katak mempunyai peparu dan juga kulit yang lembap. Okey, sisila dan juga salamander atau newt. Ketiga jenis haiwan ini mempunyai kulit lembap dan peparu sebagai organ pernafasan mereka. Kenapa agak-agaknya? Apa kelebihannya mempunyai kedua organ pernafasan? Ya, kelebihannya adalah mereka boleh hidup di darat dan juga di air. Katak boleh di darat bernafas dengan peparu dan bila berada di air menggunakan kulit lembap. Ini adalah contoh haiwan yang bernafas dengan 2 organ pernafasan. Baik, tugasan murid untuk pembelajaran kita kali ini. Okey, murid-murid perlu salin dalam buku latihan atau kertas. Okey, buku latihan S2 atau kertas. Okey,
kenal pasti organ pernafasan bagi contoh-contoh haiwan ini. Okey, sekiranya murid-murid tidak dapat melakar gambar atau mencetak gambar ini, hanya perlu menulis nama haiwan ini sahaja. Okey, masukkan dalam jadual yang disediakan di bawah ini. Okey, jadikan ini satu latihan, tugasan satu. Kemudian tugasan yang kedua, murid salin soalan ini beserta gambarnya. Okey, jawab soalan A dan B dalam buku latihan S2 dan kertas juga. Okey, so dua tugasan ini murid-murid perlulah snap. Setelah selesai nanti snap dan masukkan dalam link yang cikgu sediakan nanti. Okey, baiklah murid-murid. Semoga murid dapat fahami apa tajuk kita yang belajar hari ini, iaitu berkenaan dengan organ pernafasan haiwan. Dan semoga murid dapat melaksanakan tugasan yang cikgu berikan. Kita berjumpa lagi dalam kelas seterusnya. Sekian, terima kasih.